Di kalangan warga tentera, nama Major Ganesh Jagannathan, kini Lieutenant Colonel bersara, agak jarang disebut, apatah lagi beliau bukanlah penerima anugerah berprestij seperti Pingat Panglima Gagah Berani PGB dan Seri Pahlawan Gagah Perkasa SP yang menjadi kebanggaan setiap anggota pasukan keselamatan tanah air. Tetapi pengalaman getir yang ditempuhi beliau pernah menjadi perhatian rakyat negara ini kerana kisahnya diberikan liputan meluas oleh media tempatan. Tambahan pula, insiden yang dialaminya adalah pertama kali menimpa tentera Malaysia yang bertugas di bawah panji Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Ganesh adalah Ketua Bahagian Peperiksaan dan Kurikulum Pusat Latihan Armor Pulamor, Port Dickson ketika artikel ini ditulis. Beliau pernah mengalami pengalaman ngeri apabila ditangkap dan seterusnya menjadi tebusan kepada pemberontak Barisan Revolusi Bersatu RUF. Sewaktu beliau menjadi pemerhati tentera misi PBB di Sierra Leone, UNAMSIL pada bulan Mei tahun 2000, menceritakan semula detik-detik penahanannya oleh kumpulan pemberontak yang terkenal dengan sifat kejam mereka. Ganesh berkata ia berlaku ketika beliau baru ditukarkan dari Kenema di bahagian timur Sierra Leone ke Makeni bahagian utara selepas bertugas di sana selama 6 bulan. Makeni merupakan salah satu kubu terkuat yang diketuai oleh Fode Sankoh yang mempunyai pengikut hampir 30,000 orang. Di negara itu juga hampir setiap hari berlaku pertempuran di antara pemberontak dengan tentera kerajaan. Insiden yang dilalui oleh Ganesh bermula pada 1 Mei tahun 2000 apabila 30 hingga 40 pemberontak mengepung kem demobilisasi. Setelah tentera PBB enggan menyerahkan 10 rakan mereka yang telah meletakkan senjata untuk dihukum oleh pemimpin RUF kerana belut terhadap perjuangan. Sebaik menerima laporan mengenai keadaan genting itu, Ganesh selaku ketua tim pemerhati telah pergi bersama seorang pemerhati dari Bangladesh untuk meninjau keadaan di sana. Di kem tersebut, beliau mendapati kepungan itu dilakukan oleh kumpulan Kolonel Augustine Jibau yang ketika itu sedang mabuk. Setelah memikirkan bahaya yang menanti 72 anggota pengaman PBB dari Kenya yang berada di situ, beliau memberanikan diri berjumpa terus dengan Jibau untuk meredakan keadaan. Bagaimanapun, usahanya menemui jalan buntu apabila Jibau enggan berbincang dan tetap mahu membunuh tentera Kenya tersebut. Biarpun begitu, Ganesh tidak berputus asa. Beliau terus berunding dengan Jibau sambil berpura-pura menunjukkan rasa hormat yang lebih bagi mengambil hati Kolonel Jibau. Ketika sedang sibuk memujuk Jibau, tanpa disangka, sebuah kereta Mercedes-Benz yang dinaiki oleh beberapa pemberontak telah berhenti di depan kem demobilisasi. Kumpulan kecil pemberontak yang diketuai oleh Brigadier General Maurice Kellon itu kemudiannya melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah tentera pengaman menggunakan senjata AK-47. Di dalam keadaan kelam kabut itu, Ganesh sempat melaporkan situasi tersebut kepada pegawai bertugas tim Makeni melalui walkie-talkie yang dibawanya. Pada waktu yang sama, beliau ternampak Kalon memasuki kem dan terus menyerang seorang pemerhati Bangladesh. Selepas itu, Kalon mengarahkan pula anggotanya menangkap Ganesh. Pada waktu itu, seorang pemberontak mengacukan pistol ke arah kepala saya dan beberapa orang yang lain menghalalkan senjata mereka ke badan saya. Mereka kemudiannya mengheret saya dengan kasar ke dalam kereta sambil memukul saya, katanya. Apa yang mengecewakan Ganesh ialah dirinya tidak diberi perlindungan oleh pasukan pengaman PBB yang berada di kem tersebut. Sedangkan mereka bertanggungjawab melindungi pemerhati sepertinya yang tidak bersenjata. Mereka juga tidak melepaskan sebaran tembakan atau menghalang pemberontak daripada menangkap saya. Mereka hanya memerhati sahaja apa yang berlaku, kata anak kelahiran Sentul ini. Di dalam kenderaan, Ganesh diikat menggunakan dawai dengan tangannya berada di belakang sepanjang masa, sehinggalah tiba di sebuah perkampungan kecil. Di situ beliau telah ditarik keluar dari kenderaan dengan kasar dan kemudiannya diminta berdiri berhampiran sebatang pokok. Apa yang terfikir oleh saya waktu itu ialah mereka akan menembak saya hingga mati. Masa itu wajah ibu bapa, isteri, anak dan ahli keluarga saya terbayang silih berganti dengan jelas di fikiran saya. Katanya yang mengaku merasa begitu takut menghadapi saat cemas tersebut sambil tidak putus-putus berdoa.
Bagaimanapun beliau bernasib baik kerana Kalon tiba-tiba mengubah fikiran dan tidak meneruskan niat untuk membunuhnya. Selepas itu Ganesh dibawa ke kem RUF di Teku Barat, McKinney. Di kem tersebut didapatinya beberapa pemerhati PBB juga telah ditahan. Tidak lama selepas itu, 3 pegawai PBB yang datang untuk berunding dengan pemberontak bagi tujuan membebaskannya turut dijadikan tebusan. Pemberontak bertindak demikian bagi memastikan pasukan pemerhati PBB di Sierra Leone mengikut segala kehendak mereka dalam usaha menumbangkan kerajaan pimpinan Presiden Ahmad Tejan Kabah. Selepas ditahan selama 2 hari, Ganesh bersama 19 tebusan yang lain dibawa pula ke kem tahanan Koidu di bahagian timur. Semasa dalam perjalanan ke Koidu, terak yang membawa mereka telah terbabas, menyebabkan beberapa tebusan mengalami cedera parah serta terhumban ke dalam kolam yang dalamnya kira-kira 1.5 meter. Seorang pemerhati Lieutenant Colonel J.B. Mendy patah kakinya setelah dihimpit oleh tayar terak. Melihat keadaan itu, Ganesh yang mengalami cedera ringan telah bertindak pantas meminta beberapa rakan yang lain mengangkat terak manakala beliau menarik pegawai tersebut. Setelah dibawa keluar dari kolam, beliau mendapati kaki pegawai itu patah serta mengalami pendarahan yang amat teruk. Beliau turut menyelamatkan seorang lagi pemerhati PBB yang patah bahu kirinya serta seorang pemberontak yang turut terperangkap dalam kolam itu atas sifat kemanusiaan. Selepas berehat beberapa minit, mereka seterusnya diarah berjalan kaki sejauh kira-kira 3 km menuju ke Koidu. Tanpa menghiraukan kecederaan yang dialaminya, Ganesh telah membantu memikul mereka yang cedera. Tiba di kem tahanan, beliau dianggap sebagai ketua kumpulan pemerhati. Sangkaannya pengiktirafan itu akan membolehkannya mendapat layanan yang lebih baik. Tetapi jangkaannya meleset apabila dijadikan sasaran untuk diseksa serta diancam untuk dibunuh. Ada kalanya mereka menyeksa kami menggunakan belakang senjata. Sakitnya Tuhan saja yang tahu, katanya yang masih mengingati raungan rakan-rakannya yang kesakitan ketika disiksa. Selain dipukul, tidak kira siang atau malam, mereka juga tidak diberi makanan selama beberapa hari. Lebih menyedihkan, rakannya yang patah kaki tidak mendapat rawatan yang sempurna, menyebabkan lukanya dijangkiti kuman, sehingga berbau amat busuk. Beberapa hari kemudian, Ganesh diserang malaria. Biarpun begitu, dengan semangat kental yang dimilikinya, telah membolehkannya mengharungi segala keperitan tersebut. Selepas 18 hari ditahan, Ganesh dan 3 tebusan lain kemudiannya dibawa ke pekan Kailahun, berhampiran sempadan Liberia. Keesokannya, iaitu pada 21 Mei tahun 2000, mereka dibawa ke Monrovia, ibu negara Liberia pula, dan dibebaskan. Pada hari yang sama, beliau diterbangkan ke Freetown, ibu negara Sierra Leone, bersama tebusan yang lain. Setelah dibebaskan, Ganesh tetap meneruskan tugasnya di Sierra Leone seperti biasa selama 2,5 bulan sebelum berangkat pulang ke tanah air pada 29 Jun tahun 2000. Tiba di tanah air, beliau telah disambut sebagai seorang wira dan diberi liputan meluas oleh media kerana sebelum itu ramai rakan dan ahli keluarga menyangkanya telah mati selepas beliau hilang tanpa kabar berita selama 18 hari. Apa yang pasti, peristiwa tersebut secara tidak langsung telah mempamerkan keberanian, kematangan serta kecekalan pegawai ini dalam melaksanakan tugasnya demi keamanan sejagat. Pengalaman tersebut juga sama sekali tidak pernah melemahkan semangat saya untuk menyumbang tenaga berhikmat di bawah PBB pada masa akan datang jika diperlukan. Katanya yang berhikmat di bawah UNAMSIL dari 26 Julai 1999 hingga 27 Julai tahun 2000. Kisah beliau juga telah diabadikan di dalam sebuah buku yang bertajuk 21 Days, A True Story of a Malaysian Hostage in Sierra Leone yang terdapat dalam versi bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Sekian.